Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Saraswati, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat daripada Kementerian Ekonomi. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah menyertai perbahasan rang undang-undang pembekalan 2023 pada sesi parlimen kali ini. Berdasarkan sesi perbahasan yang telah berlangsung sejak 29 Mac hingga 3 April yang lepas, seramai 20 ahli yang berhormat senator telah berbahas mengenai perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Ekonomi yang boleh disimpulkan kepada 3 isu utama berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua program pembasmian kemiskinan dan ketiga keseimbangan pembangunan. Tuan Yang Dipertua, pertama sekali saya ingin menjawab persoalan YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Datin Hajah Ros Suryati binti Alang, YB Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah dan YB Senator Datuk Wira Koh Nai Kwang yang telah memberikan pandangan dan membangkitkan mengenai kedudukan ekonomi negara termasuk peningkatan kadar inflasi serta kesan konflik Rusia dan Ukraine ke atas perdagangan negara. Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 8.7% pada tahun 2022. Prestasi ekonomi yang baik ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang berterusan dan mencerminkan daya tahan ekonomi negara. KDNK negara dijangka berkembang antara 4 hingga 5% pada tahun 2023 dengan mengambil kos risiko persekitaran luar yang lebih mencabar. Bagi memastikan Malaysia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 3 perkara utama, iaitu melaksanakan reformasi struktur ekonomi, mengenal pasti sumber pertumbuhan baharu dan mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Merujuk kepada tumpuan pertama, kerajaan komited untuk melaksanakan usaha mereformasi struktur ekonomi ke arah rantaian nilai yang lebih tinggi bagi mengukuhkan pertumbuhan dan meningkatkan produktiviti dalam semua sektor. Bagi tumpuan kedua pula, penekanan akan diberi kepada sumber penumbuhan baru daripada sektor strategik yang berimpak tinggi, antaranya industri elektrik dan elektronik, perkhidmatan global, aero angkasa, industri kreatif, pelancongan dan biodiesel. Sektor swasta juga akan terus dipacu sebagai rakan pembangunan dan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelaburan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Majlis Pelaburan Negara MPN dan Jawatankuasa Nasional mengenai pelaburan NCI akan menerajui usaha mempercepatkan kelulusan projek yang berpotensi tinggi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS pula akan diperkasa sebagai pemancu pertumbuhan melalui pendigitalan bagi meningkatkan produktiviti dan mengembangkan operasi perniagaan. Bagi tujuan ini, kerajaan juga telah memperuntukkan dana pembiayaan sebanyak 40 bilion ringgit Malaysia dalam bentuk pinjaman langsung, pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan untuk manfaat PMKS di bawah Belanjawan 2023. Manakala bagi tumpuan ketiga dan terakhir, kerajaan akan meningkatkan usaha bagi mengukuhkan kedudukan fiskal negara melalui peningkatan hasil dan mensasarkan semula subsidi kepada kumpulan yang lebih memerlukan. Berkenaan pertanyaan YB Senator Datuk Razali bin Idris mengenai impak konflik Rusia-Ukraine terhadap perdagangan negara, situasi pertikaran global yang tidak menentu
termasuklah konflik Rusia-Ukraine, terus menjadi cabaran kepada pengukuhan daya tahanan ekonomi negara. Berdasarkan nilai perdagangan, import Malaysia dari Rusia hanya sebanyak 0.8% daripada jumlah import Malaysia atau 10.2 bilion ringgit Malaysia dengan produk utama seperti keluaran petroleum, produk kimia dan petroleum mentah. Import dari Ukraine pula adalah sebanyak 0.04% atau 500 juta ringgit Malaysia. Produk yang diimport antaranya adalah produk kayu, gergaji, barangan makanan diproses dan gandum. Berdasarkan jumlah import Malaysia sebanyak 1.3 trilion ringgit Malaysia pada tahun lepas, nilai perdagangan di antara Malaysia dengan Rusia dan Ukraine adalah kecil. Walau bagaimanapun, konflik Rusia dan Ukraine ini telah mengakibatkan gangguan rantaian bekalan global dan meningkatkan kos perdagangan. Sebagai contoh, kos pengangkutan, logistik dan tenaga yang telah mendorong kepada kenaikan inflasi dunia termasuk Malaysia. Bagi memastikan konflik Rusia dan Ukraine tidak terlalu memberi kesan kepada inflasi di Malaysia, kerajaan telah mengenal pasti sumber alternatif daripada negara lain. Contohnya, bagi gandum, Malaysia telah meningkatkan import gandum daripada Australia kepada 74% daripada keseluruhan import gandum dan Kanada sebanyak 18%. Sri Lanka dan India turut dikenali pasti sebagai sumber import gandum yang baharu. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan inflasi dan kos sara hidup yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz, YB Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, YB Senator Datuk Wira Koh Nai Kwang dan YB Senator Datuk Lim Peh Hen. Kadar inflasi yang diukur oleh indeks harga penggunaan dilihat semakin mereda kepada 3.7% pada Februari 2023 dan menunjukkan trend penurunan selepas mencatat kadar tertinggi 4.7% pada Ogos 2022. Namun, salah satu komponen dalam IHP iaitu makanan dan minuman bukan alkohol kekal sebagai penyumbang utama kepada kenaikan kadar inflasi negara. Sehubungan ini, dalam meminimum impak peningkatan kos sara hidup ini, kerajaan memperuntukkan hampir 64 bilion ringgit untuk bantuan dan insentif termasuk subsidi kepada rakyat seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2023. Kerajaan akan terus memberi tumpuan dan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu mengurangkan beban rakyat terutamanya golongan miskin tegar dan B40. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan isu kemiskinan yang telah dibangkitkan oleh ramai ahli Yang Berhormat Senator, antaranya YB Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli, YB Senator Tuan Balasubramaniam anak lelaki Naciapan, YB Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, YB Senator Tuan Suwandi bin Saad, YB Senator Datuk Dr. Nuing Jeluing dan YB Senator Puan Susan Cemerai Anding. Kerajaan sentiasa komited untuk memastikan agenda mengenai kemiskinan dan pembangunan inklusif dilaksanakan tanpa mengira etnik, status ekonomi dan lokasi. Dalam hal ini, kerajaan akan sentiasa melaksanakan pelbagai strategi dan inisiatif bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh itu, kerajaan akan terus mengimbangi tumpuan terhadap menstrukturkan ekonomi negara dengan keperluan ekonomi rakyat berhubung pendapatan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah dengan pertama, meningkat dan mempelbagaikan sumber pendapatan isi rumah miskin melalui pekerjaan dalam aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dan keusahawanan. Kedua, membangun modal insan melalui pendidikan dan kemahiran. Dan ketiga, menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan asas seperti jalan, bekalan air terawat dan elektrik serta kereta sambungan jalur lebar juga sedang ditingkatkan.
Tuan Yang di-Pertua, selain itu, inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR yang telah dilancarkan pada 26 Februari 2023 bagi membantu meningkatkan pendapatan isi rumah kumpulan miskin tegar dan B40 telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada rakyat dan juga ahli Dewan Yang Mulia ini. Seramai 6 ahli Dewan Negara telah memberikan pandangan, saranan serta pertanyaan berkaitan pelaksanaan IPR, iaitu YB Senator Datuk Razali bin Idris, YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof, YB Senator Datuk Ahmad bin Datuk Sri Haji Ibrahim, YB Senator Tuan Manolan bin Muhammad, YB Senator Puan Susan Cemerai Anding dan YB Senator Datuk Sivaraj anak lelaki Chandran. Pelaksanaan IPR merupakan strategi serampang dua mata yang menumpukan kepada peningkatan pendapatan keluarga B40 dan miskin tegar, yang mana pada masa yang sama membantu mengatasi isu kos sara hidup serta memperbaiki struktur ekonomi di peringkat akar umbi. Pelaksanaan IPR ini juga melibatkan kerjasama antara kementerian dan rakan-rakan strategik yang terdiri daripada sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan institusi pengajian tinggi melalui pendekatan keseluruhan negara dalam usaha mengenangi kemiskinan dan ketidaksamaan. Program IPR adalah melibatkan semua golongan miskin, miskin tegar dan B40 tanpa mengira kaum, etnik dan negeri. Pada masa ini, Kementerian Ekonomi sedang giat melaksanakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak termasuk ahli-ahli parlimen, pegawai-pegawai daerah, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan yang lain untuk memastikan inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan segera di seluruh negara. Selain itu, Kementerian Ekonomi juga telah mengadakan sesi libat urus bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berkaitan program IPR Intan pada 30 Mac 2023 dan bentuk kerjasama akan ditentukan, antara lain berkaitan ketersediaan tanah di pihak KKDW. Bagi menyertai program IPR ini, ketua isi rumah dari golongan B40 khususnya miskin tegar yang berminat perlu memohon melalui laman sesawang IPR dan boleh memilih untuk menyertai inisiatif yang diminati sama ada inisiatif usahawan tani, Intan, inisiatif usahawan makanan, Insan, ataupun inisiatif operator perkhidmatan, Ihsan. Peserta akan dipadankan dengan inisiatif yang diminati, lokaliti dan ketersediaan inisiatif di lokaliti berkenaan. Bagi menjawab pertanyaan YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof. Tan Sri Yang di-Pertua, memohon mencelah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri penjelasan yang telah diberikan. Nak memohon penjelasan daripada Timbalan Menteri ialah tadi ada mengatakan banyak usaha, inisiatif telah diadakan oleh kementerian untuk menandagi inflasi, kemiskinan. Tetapi pada hakikat itu rakyat memang berasa beban. Rakyat memang berasa susah. Adakah usaha-usaha inisiatif yang diadakan itu tidak berkesan atau secara kita kata only for table discussion only, tak dapat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat? Minta Timbalan Menteri menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Ini adalah satu inisiatif yang masih dalam permulaan. Okay. Ia telah dilancarkan di Selangor dan mendapatkan sambutan yang agak baik. Okay. Inisiatif yang lain kita akan juga mengikuti ke negeri-negeri lain. Banyaklah dari segi sambutan telah ingin untuk melaksanakan, tetapi kami masih perlu seperti yang dimaklumkan tadi dari segi berbincang dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk kesesuaian tempat lokasi yang harus dilaksanakan di negeri masing-masing.
Jadi insya-Allah kita doakan kita dan usaha yang terbaik untuk melaksanakan semampu yang kita boleh. Menteri, sedikit penjelasan diminta. Kita ada mendengar kementerian ada menyebut bahawa sambutan terhadap pendaftaran IPR ni sangat memberangsangkan. Semasa membentang bajet di Dewan ini, Perdana Menteri ada menyebut tentang 130,000 keluarga miskin yang mesti dikeluarkan daripada status itu dalam masa setahun. Seolah-olah memang kita sudah ada daftar itu. Adakah kedua-dua senarai ini dikonsolidasi di bawah IPR, dan berapa sebenarnya jumlah yang sudah didaftarkan untuk menyertai IPR ini yang ada pada kementerian? Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Pendaftaran adalah melalui Kementerian Ekonomi dan ia adalah disimakkan dengan sistem e-kasih supaya memastikan bahawa mereka yang di dalam golongan yang dalam yang boleh layak dapat dilaksanakan akan dihubungi untuk melaksanakan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih. Sedikit celahan Yang Berhormat Tan Sri. Mohon izin Timbalan Menteri. Masa tak banyak ya. Akhir sekali. Cepat. Ya. Tahniah dengan target untuk 130,000 dalam tempoh setahun. Masanya singkat. Apakah ada dah susun atau jadual gerak kerja yang bakal disempurnakan bagi mencapai matlamat noktah 130K? Terima kasih. Ada jadual. InsyaAllah ini adalah antara yang inisiatif yang diketuai oleh YB Menteri dan dia ingin nak melaksanakan secepat yang mungkin, dan insyaAllah kita doakan ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Patut ahli-ahli Yang Berhormat mula senaraikan janji-janji tempoh hari, kemudian baru soal. Janji itu, janji ini, janji itu. Jadi Timbalan Menteri boleh cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, bawa balik. Sila. Terima kasih, Yang Dipertua. Okay. Bagi menjawab pertanyaan YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof berkaitan pemantauan program ini, Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan, universiti awam serta agensi pelaksanaan yang lain bagi memastikan peserta IPR mendapat bimbingan sewajarnya dan mencapai sasaran peningkatan pendapatan yang mampan seperti dihasratkan. Tuan Yang Dipertua, jawapan seterusnya adalah berkaitan dengan isu keseimbangan pembangunan bagi negeri-negeri kurang membangun seperti yang dibangkitkan oleh YB Senator Tuan Abun Sui Anyit, YB Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof, YB Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin dan YB Datuk Dr. Nuing Jeluing. Dalam RMK ke-12, kerajaan telah memberi tumpuan kepada usaha mengenangi ketidakseimbangan sosioekonomi dan menggalakkan pertubuhan yang saksama antara wilayah dan negeri termasuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kerajaan komited untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas ataupun DE asas kepada 6 negeri kurang pembangunan. Selain itu, usaha untuk diteruskan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur, mengoptimalkan potensi ekonomi, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial, mempertingkat pembangunan inklusif dan memperkukuh kerjasama antara agensi persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam hal ini, pelaksanaan projek-projek di seluruh negara akan diteruskan dan tiada projek yang akan ditangguhkan. Berhubungan dengan peruntukan pembangunan tahun 2023 bagi negeri Kelantan, peruntukan sebanyak 2.494 bilion ringgit adalah merupakan peruntukan bagi DE asas. Jumlah keseluruhan projek adalah sebanyak 425, iaitu 112 projek baru dan 313 projek sambungan. Sebanyak 383 projek kategori fizikal dengan peruntukan 2.359 bilion ringgit
dan 42 projek kategori bukan fizikal dengan peruntukan 135 juta ringgit. Manakala Sarawak telah diluluskan DE asas berjumlah 5.42 bilion ringgit bagi melaksanakan sebanyak 979 projek iaitu 164 projek baru dan 815 projek sambungan di bawah pelbagai kementerian. Ini termasuk perancangan untuk membangunkan bandar-bandar yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia seperti Bak Lalang dan Tebedu di Sarawak. Kerajaan sentiasa membincangkan perkara melibatkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dengan negara-negara jiran berkenaan pembangunan wilayah sempadan negara dalam pelbagai platform. Antaranya termasuklah kawasan pertubuhan Asia Timur Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun lebih dikenali sebagai BIMYAGA. Selain itu, bagi menjawab pertanyaan daripada YB Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin, kerajaan melalui pihak berkuasa pelaksana koridor utara NCIA meneruskan pembangunan dua projek berimpak tinggi di negeri Perlis iaitu kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA dan Pelabuhan Darat Perlis PIP dalam usaha menggalakkan pertumbuhan negeri Perlis dengan cross projek masing-masing adalah 723.7 juta ringgit serta 327.4 juta ringgit. Kerajaan yakin bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan ini dijangka dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang seterusnya mengurangkan jurang pembangunan sosioekonomi antara wilayah dan negeri di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, setakat ini saja penjelasan saya terhadap isu-isu utama yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Namun terdapat beberapa perkara yang ditanyakan secara terperinci oleh YB Senator akan dikemukakan jawapan secara bertulis iaitu berkaitan pelaksanaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG daripada YB Senator Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa dan peningkatan pemerkasaan masyarakat digital yang inklusif bagi merapatkan jurang digital yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Kesavadas anak lelaki Acyutan Nair. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat Senator yang telah membangkitkan perkara-perkara di bawah tanggungjawab kementerian saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih. Menjurus kepada Kementerian Belia dan Sukan.